Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kesihatan yang baik kepada kita. Maka dengan itu dapatlah bersama-sama kita berkumpul duduk dalam majlis ilmu, tajwidul Quran. Kita mempelajari hukum-hukum bagaimana membaca Al-Quran dengan cara yang baik, yang sempurna, seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu yang kita dapat. Kita menggunakan kitab Tajwidul Quran Birisam Osmani dan juga kitab Hidayatul Mustafid fi Ahkamit Tajwid. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada di episod yang ke-14 di dalam tajuk hukum nun mati ataupun tanwin, yang mana kita berada dalam tajuk ini yang siri yang kelima. InsyaAllah pada hari ini kita akan mengupas, kita akan belajar hukum nun mati atau tanwin yang kelima, yang keempat iaitu ikhfa. Baiklah. Hadirin pendengar, ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak, saudara pendengar dan saudara penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu yang lalu kita telah belajar hari akhir sebelum kita mengakhiri majlis ilmu minggu sudah, kita telah mempelajari hukum ikhfa. Yang mana hukum ikhfa ni, yang mana kita kena hafal hurufnya lebih sedikit, sebab hurufnya 15. Dan di dalam huruf yang 15, huruf ikhfa ini, dia telah dikelaskan secara lebih detail dua jenis huruf. Di dalam Al-Quran, dalam ilmu tajwid, kita mengetahui bahwasanya huruf ini ada yang di kalangan huruf yang nipis, iaitu huruf istifal yang nipis, dan ada satu lagi huruf yang isti'la, yang tebal. Di dalam huruf yang di kalangan huruf ikhfa ini yang 15, dia ada huruf yang tebal dan ada huruf yang nipis. Makna ikhfa iaitu menyembunyikan. Dan apabila kita menyembunyikan bunyi nun mati ataupun tanwin tadi, ada yang cara yang tak diberat sembunyi. Ada yang apabila dia jumpa dengan huruf isti'la, sembunyi juga. Tetapi huruf ini ditebalkan sedikit. Dikekalkan sifat dengungnya lebih tebal. Nanti kita tunjukkan contoh supaya kita lebih jelas. Baiklah. Kita tengok dalam kitab, dalam kitab Tajwidul Quran ni, iaitu muka surat yang ke-39,
Kita tengok di sini dulu. Kata pengarang, ya. Ikhfa ini maknanya tersembunyi. Menyembunyikan. Dia tersembunyilah. Bila orang sembunyi, kalau contoh pada zahir kita faham tentang sembunyi ini, macam mana keadaan orang sembunyi? Ya, bila orang keadaan sembunyi, kita tengok dia tak nampak, tak nampak. Tak nampak. Dia samar-samar. Kerana dia sembunyi. Kalau dia tak sembunyi, kita nampak adalah jelas. Izhar dia tak sembunyi, dia jelas. Kalau kita faham di segi kefahaman kita yang biasa ini, mana sembunyi ini, mana dia dengung itu dia tersembunyi sikit. Baik. Menyembunyikan huruf itu. Baik, tengok ya. Menurut istilah ilmu tajwid, dari bahasa maknanya sembunyi, tersembunyi. Kalau menurut istilah ilmu tajwid, membaca huruf yang bertanda sukun. Apa dia? Nun lah. Ya, nun lah. Dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Nak kata izhar jelas pun tak. Nak kata idgham menukarkan pun tak. Ada antara, in between, baina. Okey. Di antara dengung dan tak dengung. Yang di antara dia keadaan dia sembunyi tu. Nak kata jelas pun tak. Nak kata menukarkan idgham pun tidak. Nak kata idgham memasukkan pun tidak. Idgham memasukkan kan. Kalau iqlab menukarkan. Nak kata di antara izhar pun tak. Kata idgham pun tidak. Baik, gini. Nanti kita bahaskan. Kita tengok contoh-contoh, kita lebih faham nanti. Tanpa sabdu. Dia tak jumpa sabdu. Huruf izhar ikhfa nanti dia tak bersabdu. Dia tak bersabdu. Semua yang ditunjukkan nanti, ya, dia tak akan tunjuk dia tak ada yang sabdu. Dia semua sukun. Sukun dengan huruf tu baris mendatang saja. Baik. Kalau dalam kitab Hidayatul Mustafid, cara untuk kita mengingatkan huruf-huruf yang 15 ini, dia ada kaedah dia. Ya. Jadi kita pilihlah yang mana yang senang, yang kita ingat. Ya. Kita nak mengingatkan satu-satu benda yang banyak, yang panjang, kita ada kaedah-kaedah yang kita boleh ingat. Mudahkan dia. Tapi kalau ikut kaedah saya, kaedah untuk mengingatkan huruf, ya. Kaedah ilmu semua semacam. Tapi kaedah untuk menyenang kita ingatkan huruf itu, nak ingat sampai 15. Kalau masa zaman saya belajar mula-mula yang kecil, masa kecil-kecil tu, susahnya nak hafal. Nak hafal satu-satu huruf, nak ingat tu susah. Jadi saya buat satu memudahkan cara menghafal, ya. Kita buat rentak sedikit. Tengok. Contoh yang bagi tahu minggu sudah, ya. Macam mana kita nak pergi sudah ingat? Ta, sa, jim, dal, zal. Ta, sa, jim, dal, zal. Zai, sin, shin, sod, dot. Ta, za, fa, qaf, kaf. Ini cara yang mudah ingat. Ini bagi saya lah. Kalau ibu ayah, abang kakak, adik-adik, anak-anak, saudara penonton, saudara pendengar yang dirahmati, bagi saya untuk nak mengingatkan ni, cara saya ni mudah bagi saya lah. Mungkin untuk saudara penonton pendengar, dia ada kaedah yang lain. Cuba tengok. Mana huruf yang dia seakan-akan rumah dia. Rumah dia macam ni lah. Beza dengan titik. Po, zo, rumah sama. Beza dia cuma titik. Kalau tak ada titik, po.
Kalau ada titik, za. Ya. Kalau rumah macam sod ni, kalau tak ada titik, sod. Kalau ada titik, bod. Okey. Kalau sin tak ada titik, shin 3 titik, rumah sama. Baik, kalau kita ingat huruf yang rumah sama tadi, sod, dad, ta, za, sin, shin. Dan 6 dah lah. Lagi 9. Yang 9 tadi semua dal, zal. Dal, zal. Sama rumah dah, cuma bezakan titik. Dal tak ada titik, zal ada 1 titik. Okey, baik. Situ dah 8 dah. Dal, zal, sin, shin, sod, dad, ta, za, 8 dah. Lagi 7 lagi. Baik, tak mengapa. Tapi kalau kaedah, untuk yang saya bagi kaedah saya ni, dia ada rentak sikit. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ini. Mau tak mau? Ingat tak ingat? Coba ingatkan, bagi ingat. La buddah, tak dapat tidak, kena ingatkan huruf dia. Baru kita boleh tahu kata, membezakan ini huruf ikhfa. Ya? Itu tujuan dia. Kalau tidak, kita baca Al-Quran nanti, bila nun mati berjumpa dengan huruf ni, kita tak dapat membezakan ikhfa, iqlab, idgham, izhar. Cara meletakkan nun sukun pun dah diklasifikasikan, dah dikelaskan. Cara izhar, nun sukun tetap dibubuh. Okey. Tanwinnya pula biasa. Yang biasa, yang asal. Fathatain, kasratain, dhammahtain. Tetapi membezakan daripada idgham. Idgham kan ada huruf dia ada berapa? Ada 6. Yarmalun. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Yang idgham ma'al gunah, idgham naqis, ada 4. Yanmu, ya, nun, mim, waw. Kemudian idgham kamil, idgham bila gunnah, lam, ra, ataupun ra, lam. Cara menuliskan supaya bezakan idgham dengan yang lain. Idgham sekiranya nun mati tak diletakkan sukun, tak dibubuh sukun, tak ditulis sukun. Manakala huruf dia jumpa apabila dengan ya, jumpa dengan ya, maka ditulis ya tu. Waw ditulis. Tapi apabila dengan nun, maka diletakkan syaddah. Mim pun diletakkan syaddah. Nun digugurkan sukun. Mim, nun mati digugurkan sukun. Nun dengan mim diletakkan syaddah. Memang dia bersyaddah. Manakala waw dan ya tak letakkan syaddah. Kalau idgham kamil, idgham bila gunnah, ra nun tak letakkan sukun, kemudian ra diletakkan syaddah, lam pun diletakkan syaddah. Itu idgham. Manakala iqlab, ya, iqlab, bagaimana cara tulisannya? Iqlab, kalau nun mati tak diletakkan sukun, tak dituliskan sukun, tapi diletakkan mim kecil. Betul. Baik. Membezakan antara izhar, idgham, iqlab. Manakala dan kalaulah fathatain pula, tanwin bagi iqlab, tanwin bila fathatain diletakkan, dia tak tulis fathatain. 2 baris tak ditulis. Dituliskan fathah saja.
kemudian diletakkan mim kecil di atas fathah. Ya. Baik. Kalau kasratain diletakkan kasrah, tak di bawah kasratain, tak di bawah dua baris, diletakkan kasrah dan mim kecil. Kalau dhammatain tak dituliskan waw, dhammatain tu dituliskan dhammah saja, diletakkan mim kecil. Beza. Manakala yang ikhfa pula, ya. Ikhfa pula tak diletakkan sukun pada nun, tak dituliskan sukun pada nun. Dan huruf yang huruf yang tanwin pula ditulis fathatain, kasratain, dhammatain dan fathatain yang cuma bezanya ingat betul-betul. Cuma bezanya izhar dia, yang tanwin yang izhar begini, fathatain yang izhar, kasratain yang izhar, dhammatain yang izhar. Tetapi fathatain yang ikhfa, kasratain yang ikhfa dan dhammatain yang ikhfa. Ya. Dan fathatain, kasratain, dhammatain yang ikhfa, yang idgham sama. Cara penulisan fathatain, kasratain, dhammatain, tanwin dia. Ya. Ini kena harus ingat ya. Ini dituliskan di dalam Al-Quran Resam Osmani. Tetapi di dalam Quran Majid, masa zaman saya yang kecil-kecilnya sebelum tu, zaman saya kecil-kecil dan sebelum, orang terdahulu, kami guna Quran Majid. Tapi sama saja. Fathatain, kasratain, dhammatain. Kalau hukum 5 ni, hukum nun mati ni, tetap dalam tulisan yang sama. Cuma orang yang mengaji, orang yang belajar hukum-hukum nun mati tadi, dia tahu. Walaupun tulislah macam mana pun. Tetapi apabila jumpa dengan huruf ni, dia dapat membezakan dah. Dengan pengajian dia, dengan ilmu tajwid dia, dia tahu. Hak ni izhar, ini ikhfa, ini idgham, ini iqlab. Ya. Tetapi pada hari ini, alhamdulillah diusahakan satu jenis Al-Quran yang mana dapat memperbezakan dari segi penulisan, hak mana nun mati yang dengung, hak mana nun mati yang tak dengung. Mana tanwin yang dengung dan tanwin yang tak dengung. Ya, alhamdulillah. Baik. Kita tengok lagi. Apa kata pengarang Huruf ikhfa ada 15. Ya. Huruf ikhfa ada 15. Tadilah. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Gitu. Itu bagi kalau nak ambil kaedah saya pun boleh. Kalau tidak, kita hafalah huruf tu satu-satu. Ini mudah ingat ni. Duduk saja-saja pun boleh ingat. Nanti balik nanti naik motor ke, naik kereta ke, naik basikal ke, boleh ingat. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Ya, baik. Semuanya terdapat di awal kata-kata dalam syair ini. Ini dalam Quran ya, dalam kitab ni ya. Dia akan kita baca apa ya? Sif za sanakam jada syakhsun qad sama. Jadi semua ni bahasa Arab. Ini syair Arab. Jadi kita nak, kalau orang Arab senang ataupun dum tayyiban zid fi tuqa da' zaliman. Dan satu jiza saddaka fathiq dotozin syadzin. Dan terhimpun dalam rangkaian kata satu jiza saddaka fathiq dotozin syadzin. Susah ingat. Ambil macam saya lah. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad,
fa, dha, fa, qaf, kaf. Baik, tak apa. Ini bukan wajib nak ingat cara ini, tapi dia kena ingat huruf dia berapa dan huruf apa. Itu yang penting. Asalkan ingat sudah. Baik. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka ia wajib diikhfakan. Apa dia? Disembunyikan. Sembunyikan bunyi nun mati tadi ataupun bunyi tanwin tadi. Sembunyi. Nanti kita tengok contoh, kita faham. Di sisi huruf ikhfa. Sembunyilah. Sembunyi apa? Sembunyi bunyi nun mati ataupun tanwin. Okey. Dengan sifat bacaan antara izhar dan idgham. Sembunyi dia tu antara izhar dan idgham. Tak izhar, tak idgham. Tak menjelaskan, tak memasukkan. Tetapi menyembunyikan. Baik. Tanpa sabdu. Jangan sabdu. Dia tak bersabdu. Dia semua huruf ikhfa ni, dia tak ada sabdu di situ. Tak bersyadah ya. Huruf biasa aja. Huruf mendatang yang biasa. Fathah, kasrah, dhammah. Fathatain, kasratain, dhammatain. Fathah, kasrah, dhammah ya. Serta mengekalkan sifat dengungnya pada huruf ikhfa. Kena kekalkan sifat dengung. Dengan sempurna 2 harakat. Dengung ni biasanya 2 harakat ya. Bahawa bacaan izhar adalah mengekalkan zat huruf. Izhar mengekalkan zat huruf. Kekalkan zat dia. Alif. Izhar ada berapa? Ada 6 kan? Kekalkan zat huruf itu. Dengan bacaan menyatakan makhraj dan sifatnya. Sebab ni kitab ni dia halusi ya. Dia halusi lagi ya. Kalau dalam kitab yang lama, macam kitab Hidayatul Mustafid ni, dia beritahu yang ringkas, senang ya faham. Menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan bunyi nun mati ataupun tanwin. Dia ikhlas. Dia dibahaskan di situ saja. Dalam kitab ni dia huraikan lagi. Dia huraikan lagi. Kekalkan apa? Kalau izhar, kekalkan zat huruf itu. Sifat huruf itu. Kekalkan, tak boleh dengung. Misalnya, kalau ikhfa, menyembunyikan. Sedangkan bacaan idgham kamil, idgham apa? Idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah, ra dengan lam. Adalah menghilangkan makhraj. Betul lah. Mana hilang makhraj? Nun makhrajnya di mana? Lam di mana? Dia tak kata min ladun. Dia kata millah. Seolah macam mim kasrah lam syadah fathah. Millah. Mirrab. Mim kasrah nun sukun min ra syadah fathah. Mirrab, bukan min rab. Kalau min ra, kekalkan sifat. Tapi mirrab, tak kekal sifat dia. Menghilangkan makhraj dan sifatnya, dan idgham naqis adalah menghilangkan makhraj. Idgham naqis, idgham ma'al gunnah, yang 4 huruf, ya, waw, mim, nun, ya, nun, mim, waw. Menghilangkan makhraj, tapi kekalkan sifat. Betul lain pula. Jadi hilangkan makhraj. Makhrajnya tak ada situ. Ditukarkan lain ke huruf dia. Tapi kekalkan sifat. Kalau idgham kamil, hilangkan makhraj dan sifat. Pening nanti. Tapi tak apa, perlahan-lahan rujuk balik ya. Manakala bacaan ikhfa pula menyembunyikan makhraj nun sukun. Makhraj nun sukun tu kita sembunyi. Dan tanwin, makhraj tanwin pun kita sembunyi. Okey? Sembunyi. Tidak menyatakan bacaan tanda sukunnya. Sembunyi seolah macam nun sukun tu tak ada tanda sukun. Mi. Contohnya? Tajri min min. Kalau izhar, min. Jelas. Kalau idgham, mim. Kalau iqlab mim. Sedangkan nun. Tapi kalau
ikhfa tajri min tahti. Tahti. Min. Tajri min tahti. Min. Tahti. Tahti. Nih, di sini. Nih. Makhraj min mati ni disembunyikan. Bukan min tahti. Bukan jelas. Mil. 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 Min tahti. Baik. Huruf yang saya bulatkan ni. Ni. Ada 5. Okey. Huruf yang 5 ini adalah di kalangan huruf yang tebal. Huruf yang tebal. Manakala 10 lagi huruf di kalangan huruf yang nipis. Okey. Kalau dalam episod ibu ayah, abang kakak, anak-anak, saudara pendengar dan saudara penonton yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah sekalian. Rujuk kalau episod yang lepas-lepas yang lama, saya ada bagi tahu. Saya ada bagi peringatan. Apabila kita menyebut huruf yang nipis, dia di sini saja. Renyeh. Kalau bahasa di kampung sini ya, dia panggil renyeh. Bahasa Kedah. Renyeh. Macam ni. Bila renyeh, kalau tebal, dia muncung. Oh. Baik, contoh ya. Di sini. Kalau alif fathah, tak sukun, at. Kita renyeh. At. Kalau alif fathah, tak sukun, at. Renyeh. Alif fathah jim sukun, aj. Renyeh. Kalau alif fathah dal sukun, ada. Alif fathah za sukun, az. Alif fathah zain sukun, az. Alif fathah sin sukun, as. Renyeh. Cuma ada di situ ada keluar angin, ada tak keluar angin. Di situ lain. Maknanya kata renyeh ya, renyeh. Alif fathah shin sukun, ash. Alif fathah fa sukun, f. Alif fathah kaf sukun, ek. Coba yang 5 ni. Coba yang 5 ni. Alif fathah sa sukun, aus. Depan. Tebal. Alif fathah buat sukun, au. Au. Alif fathah ta sukun, au. Alif fathah za sukun, auz. Alif fathah qaf sukun, auq. Baik. Itu huruf yang isti'la. Dan beza antara isti'la dan istifal. Di dalam hukum ikhfa, ada huruf dia ni 15. Dan 15 ni ada 2 jenis. Ada satu yang jenis nipis, yang kena renyeh. Ada jenis yang kena tebal, yang muncung. Baik. Cara dengung bagaimana? Itu dia. Cara dengungnya bagaimana? Baik. Okey. Di sini musannif beritahu, manakala bacaan ikhfa adalah menyembunyikan makhraj nun, sukun dan tanwin, tidak menyatakan pada bacaan tanda sukunnya. Tenggelam, nun sukun dia tenggelam. Disembunyi. Tanwin pun disembunyi. Serta mengekalkan sifat dengungnya dengan sempurna 2 harakat dengan cara bacaan hujung lidah diangkat. Hujung lidah diangkat. Min tahti. Okey, min tahti ataupun contoh dia bagi nunshizuha an, lidah diangkat. Okey, lidah diangkat. Tetapi tidak menekan pada gusi gigi depan. Diangkat saja, dia tak tekan dengan gigi.
Kalau terangkat tekan gigi, tutup terus. Nah, sebelah atas. Makhraj nun direnggangkan sedikit. Okey, di atas makhraj nun direnggangkan sedikit. Renggangkan sikit, tak renggang langsung. Renggang sikit. Nak kita tutup terus pun tak, nak kita buka luar pun tak, sikit renggang sikit je nak sembunyi tu. Okey. Dan langit-langit lembut serta anak lidah diturunkan supaya udara masuk khasyum dan berdengung. Sebab di dengung ni kita belajar kalau huruf yang dengung ni nak dengungkan dia kena langit lembut tu dia kena terbuka lah sikit. Bila terbuka barulah ada ruang ke rongga khasyum ke hidung. Ya, itu memang syarat nak dengung. Okey. Dia beritahu lagi dalam Al-Quran Rasam Osmani bacaan ikhfa nun sukun tidak diberi tanda. Saya beritahu tadi. Nun sukun tak ditulis sukun dia. Okey. Dan tanwinnya digunakan baris dua yang mana baris bawah kedua menyimpang. Macam ni ya. Ni menyimpang ni. Bukan macam ni. Kalau ni yang izhar. Ini yang ikhfa. Ya. Baik. Menyimpang. Okey. Okey. Berdapan. Tanda sukun atasnya, tanwin yang bawah kedua menyimpang. Tidak berselari. Dia selari sebenarnya. Dia berselari. Tetapi keadaan hujung dia macam tu. Kalau yang ni sama kan? Tengok kamera tengok ni, fokus kat sini. Sini ya. Nampak ya? Kalau yang ni dia macam ni kan? Kalau ni dia sama ni. Yang ni sama tak? Tak sama ni. Dia ni sikit. Gitu. Selari tetap selari. Selari. Cuma kalau selari yang macam ni, buku tengok kitab ni. Ni dia selari sama. Kan? Ini dia selari juga tapi dia tak gitu kan. Okey, faham benda-benda mudah saja ni. Cuma kalau tanwin dia ginilah. Dia tak tulis macam ni. Ingat. Baik. Dan diikut dan tanwin nun ditulis dua waw kecil yang berturut-turut seperti yang macam ni tadi, macam ni ya. Dan diikuti dengan huruf yang tidak bertanda sabdu, tasydid. Huruf yang ikhfa ni dia takkan tanda syaddah, tak ada. Faham? Kalau idgham ma'al ghunnah ada syaddah ya. Okey. Bahawa nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa berlaku dalam satu kalimah dan dua kalimah. Dia ada dalam satu kalimah dan dua kalimah ya. Ada yang dalam hukum sengat dia tak ada dalam satu kalimah, dua kalimah. Ada yang satu kalimah, dua kalimah ya. Dalam hukum ikhfa dia dalam satu kalimah pun boleh jadi, dalam dua kalimah pun boleh jadi ya, boleh berlaku juga ya. Dan ikhfa ini juga dinamakan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Kerana nanti apabila kita belajar hukum mim mati, dia ada juga ikhfa syafawi. Sebab tu dia kata izhar ni dia panggil izhar hakiki. Kena ingat nama-nama ni ya. Idgham ma'al ghunnah sama dengan idgham naqis. Idgham bila ghunnah sama dengan idgham kamil. Izhar sama dengan izhar halqi. Okey. Kalau kita belajar yang idgham dalam iqlab dulu, ada itu namanya apa? Dia nama izhar apa? Izhar mutlak. Yang nun mati jumpa dengan ya, ni lain, ni tajuk yang lepas dulu ya. Nak beritahu nama-nama ni kena ingat. Kalau izhar mutlak, izhar halqi ya, izhar yang keluar huruf 6 itu daripada halqum kita ya, halqi. Tetapi kalau izhar mutlak yang nun dan ya dalam satu kalimah ataupun
Nun dengan waw dalam dua kalimah. Dalam kalimah nun dengan ni. Tetapi dalam izhar ini, dalam ikhfa ini, ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Ni ingat, ikhfa ini dinama ikhfa hakiki. Supaya kita dengan terkeliru, nanti apabila datang hukum mim mati, dia ada juga ikhfa syafawi, ya. Kita jangan belajar lagi kita dengan kita tak masuk lagi ke situ, ya. Semua saya nak menekankan di sini, ikhfa ini dinamakan juga ikhfa hakiki, ya. Baik. Baik, peringatan. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 5 huruf. Itu dia. 5 huruf. Yang tadi lah. Ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf ni. Yang bersifat isti'la, berbaris di atas atau di hadapan. Berjumpa dengan huruf ikhfa yang sifat isti'la. Tetapi dia berbaris fathah atau dhammah. Nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa yang 5 daripada 15 tadi yang bersifat isti'la, maka dia kena tebal. Dengung yang cara tebal. Dia ada dengung yang cara nipis. Akan datang saya tunjuk nanti. Tetapi apabila huruf ikhfa yang isti'la tadi, dia berbaris kasrah. Nun mati berjumpa dengan huruf isti'la yang berkasrah. Contoh-contoh kita bagi satu dulu. Min qitmir. Min qitmir. Tengok sini. Tengok ya. Kita tengok contoh yang saya bagi ini. Min qitmir. Ni. Tuh. Ni dalam kita duk baca lah ni, dia dekat sini. Huruf nun mati jumpa dengan huruf ikhfa yang bersifat isti'la. Kalau ni nun mati berjumpa dengan huruf ikhfa yang bersifat istifal, bersifat nipis. Yang ni bersifat tebaan huruf isti'la yang nipis, tapi dia jumpa dengan huruf ikhfa yang isti'la. Tapi tengok ini pula. Tengok ni pula. Ni. Ni tengok ni, tengok ya. Tengok beza ni saya tunjuk. Wala yang wala yun qasu. Tengok ya. Contoh ni. Ni nak bagi faham ni. Nak bagi faham dekat ayat yang dia beritahu peringatan ni. Sama ada jumpa sadun, dadun, ta'un, za'un, qafun. Tengok. Min qitmir. Min kan huruf istifal ni kita kena nyeh. Huruf isti'la kena muncung. Kan? Tetapi ada huruf isti'la, dia kena taklah muncung sangat. Dia kena kenyah juga. Kerana apa? Dia dinipiskan. Tapi nipis dia apa? Ada kategori. Tak sama dengan nipis yang jumpa dengan istifal. Ya? Contoh tengok ni. Min qitmir. Kalau yang nun mati jumpa dengan qaf, huruf ikhfa yang bersifat isti'la, yang berbaris dhammah, yang berbaris fathah. Baik, macam mana nak baca? Wala yunqasu. Wala yunqasu. Tapi kalau yang dia baris kasrah, yun tadi yunqasu. Ni min qitmir.
Ya. Boleh faham ya? Baik, sekarang ni kita akan pergi ke contoh-contoh dia. Baik. Kalau dalam pengarang tadi ada sikit lagi dia beritahu huruf dia sadun, dadun, taun, zaun, qafun. Baik. Maka hendaklah sifat dengunya ditafkhimkan. Ditebalkan. Tafkhimkan, ditebalkan. Jika ia bertemu dengan huruf ikhfa yang bersifat isti'la, yang berbaris di bawah khitmir tu, maka sifat dengunya diterqiqkan, dinipiskan. Kerana sifat isti'la telah dilemahkan oleh baris bawah. Bila penyakit kena baris bawah, dia kena, dengung dia tu pun kena nipiskan sikit. Walaupun dia berhuruf bersifat isti'la. Faham ya? Baik, sekarang kita pergi ke contoh-contoh dia. Tengok ya. Belajar biar faham ya. Belajar biar faham. Sebab tu saya tak laju. Saya perlahan-lahan. Supaya setiap orang yang dah belajar lama, ataupun yang baru belajar, supaya orang yang tak cekap, memori dia lemah sedikit pun, dia boleh ikut. Kalau saya laju, jadi nanti kurang faham nanti. Kita kena bagi faham betul-betul. Satu-satu kena bagi faham betul-betul. Baik. Kita ambil contoh sad ya, sad. Huruf sad. Ini huruf sad. Maaf ya, tulisan tak apa nak. Ni kemas sikit. Okey. Birihin sarin. Birihin tulis pun kadang-kadang silap ya. Birihin. Birihin sarin. Rih ini angin dengan angin sor-sor. Angin sor-sor. Kumat ni. Okey. Baik, nun mati pula an saddukum. An ya. Ansaddukum. Baik, ni contoh tanwin bertemu dengan huruf sad. Yang ini contoh nun mati jumpa dengan sad. Baik, di dalam satu kalimah ini nun mati berjumpa dengan sad. Ini dalam dua kalimah, maaf ya. Ini dalam dua kalimah. Ini dalam satu kalimah pula. Ansitu. Ansitu. Okey. Ini contoh. Okey, macam mana nak baca dia? Macam mana nak baca dia? Tahu tulis, kena tahu baca. Kena tahu kupas. Sebab kita nak beri faham pada orang lain pula nanti mudah. Ya? Cek, baik. Birihin sarsarin. Okey. Ini mereka macam mana? Dengar macam mana? Hinsar. Kenapa? Huruf isti'la. Sad. Huruf ikhfa yang beristi'la, bersifat isti'la, bersifat tebal. Tapi dia baris fathah. Ingat tadi kita belajar baris fathah kena
Ditebalkan dengungnya. Ansaddukum. Baik. Kita boleh kata ansaddukum salah. Itu kita tebak, kita menyembunyikan ansaddu, tapi kita tak kemas dalam membezakan nak sebut huruf sad yang tebal. Ni. Ansaddukum. Ansaddukum. Ni, ni. Ni sad yang fathah. Ini sad yang kasrah. Nun mati tak ditulis sukunnya. Sukunnya tak ada. Ini tanda ikhfa. Macam mana? Ansitu. Ansitu. Tapi yang ni ansad. Ini ansitu. Si suat kasrah. Beza mulut kita bila kita baca dengung. Ya? Baik, contoh yang kedua. Zal. Basitun zira'i. Ni zal ya, zal. Zal. Nipis saja zal ya. Dengan sebut zal yang tebal. Jadi zai. Basitun. 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 Zira'i. Zira'ihi. Bil wasit. Sambung dia. Wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Wa min dzurriyyati. Daripada zuriat-zuriatku. Ni nun mati. Tulis tak sukun dia? Tak ditulis. Zal dia ada syaddah tak? Tak ada. Yang syaddah ni ra. Punyaan ra. Syaddah ini bukan punyaan zal. Jadi wa min dzurriyyati. A'anzartahum. A'anzar. Okey. Basitun zi. Sebab zal nipis, zal, zi dia. Jadi dengungnya secara istifal. Basitun zira'i. Situ ni saya terlupa. Tanduinnya tak ditulis gitu. Ya. Tanduinnya kena ditulis begini. Okey, ini yang dengung kah? Okey, maaf ya, mohon maaf. Basitun zira'i. Basitun zira'ihi. Wa min dzurriyyati. Anzartahum. Ya. Nampak tak beza dia? Ini dengung yang secara isti'la. Ini dengung yang isti'la yang huruf ikhfa dia berbaris kasrah. Ini dengung ikhfa yang huruf istifal, zal. Okey. Huruf istifal dia tidak ada perbezaan.
Nak dengung tebal ke dengung nipis? Apabila nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa yang istifal, sama saja. Yang ada beza, huruf nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa yang bersifat isti'la. Cumanya kalau dia baris fathah atau dhammah, dengungnya kena tebalkan sikit. Tetapi kalau huruf isti'la, huruf ikhfa yang bersifat isti'la, yang berbaris kasrah, dia kena nipis sikit dengungnya. Ya. Sembunyi je tu nipis sikit. Baik, sa pula sa. Sa kita ikut dalam contoh yang dibagi kitab ni lah, ya. Sa. Sa tengok ini. Allah. Kita kena ada sifat, satu sifat je itu tulis tak betul ni kita tak mau. tak mau. Okey, sa ya. Sa. Qaulan thaqila. Qaulan thaqila. Okey. Sa. Istifal ke isti'la? Istifal. Baik. Masa kita mengaji, dia beritahu huruf ikhfa itu bersyadah ke tidak? Tidak. Kita jumpa lagi huruf bersyadah. Sad tak bersyadah. Zal tak bersyadah. Sa pun tak bersyadah. Qawlan lan thaqila. Baik. Kalau nun mati pula. Faman thaqulat. Faman thaqulat. Thaqulat. Ni. Ibu, ayah, abang, kakak, adik-adik, anak-anak, penonton dan para pendengar yang dirahmati Allah, kita sambil kita belajar ni, kita kena ingat juga ya, kalam-kalam ayat Quran ni. Ini semua daripada ayat Quran ya. Semua ini dipetik daripada kalam Al-Quran ya. Sebab mengaji tajwid ni mengaji Al-Quran. Jadi kita kena faham, ingatkan juga. Karena di satu hari nanti, apabila kita akan memasuki satu peperiksaan, selalunya soalan yang akan dibagi kepada kita, coba beri contoh. Coba senaraikan contoh-contoh yang mana apabila huruf ikhfa bertemu nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa. Sa misalnya. Kalau kita tak ingat, faman thaqulat, kita nak tulis macam mana ni. Ini pun di semasa tu kita kena sambil-sambil lah kita ingat-ingatkan. Sebab tu, cara untuk mengingatkan dia ni, obat dia hanya ulang saja. Sebab tu saya, kalau saya mengajar, saya selalu ulang. Ulang. Biarlah orang akan kata, apa hendak sebut yang itu saja. Tetapi sebenarnya ulang itulah obat untuk kita ingatkan. Ya, kita begitu. Wal unsa. Wal unsa. Wal unsa. Unsa. Ini Al-Quran ya. Di mana? Di sini. Ini apa ni? Kalau dia bagi contoh dalam periksa, dia bagi kalimah ni. Ya. Dia bagi kalimah ni. Baik. Coba anda
sebutkan apakah kalimah ini menunjukkan ia ni berada di dalam kategori yang mana. Misal contoh. Baik. Kita kena beritahu lah. Ni kalimah ni adalah kalimah hukum ikhfa. Baik, macam mana? Apabila nun mati berjumpa dengan ta. 2. Ni kalimah ikhfa. Apabila nun mati berjumpa dengan sa. Baik. Kemudian, adakah ia berada dalam satu kalimah atau dua kalimah? Oh, ini nun mati ini berjumpa dengan sa di dalam dua kalimah. Okey. Ini kena ingat sebab tu. Sebab itu, sambil kita belajar ini, kita kena hafal juga sebolehnya ya. Kalau kita memorize kita kurang, ingatan kita kurang, kita belajarlah sikit-sikit. Ambil yang simple-simple, senang ingat lah. Wal unsa ni sama juga. Ni nun mati jumpa dengan sa. Ya. Sebab tu saya tulis bagi jelas. Jelas, senang baca, senang tengok, senang, mudah-mudahan senang kita ingat. Ya. Biarlah orang kata kita belajar ni apa ni, lambat sangat belajar. Sebab saya baca begini, saya dulu pun susah nak ingatkan satu-satu benda. Maka saya terkenalkan guru saya mengajar. Ramai guru yang saya mengaji, tapi ada antara guru, dia ada special dia. Ada guru dia special begini. Semua guru yang baik. Semua guru ni kalau tak dia tak belajar, dia tak dinamakan guru. Kan? Kalau dia belajar, namanya belajar. Kalau dia mengajar, itu namanya guru. Baik. Dan semua guru kita kena anggap baik. Semua guru kita ni adalah guru kita. Walaupun dia ajar kita satu ayat, satu huruf Al-Quran, dia mengajar, ini adalah guru kita. Ya. Jadi, setiap guru dia ada kelebihan dia, ada kekurangan dia. Jadi mudah-mudahan kita anggap sentiasa kena menganggap baik kepada guru kita. Ini adalah satu adab kita dengan guru kita. Untuk kita nak belajar ilmu supaya barakah, ingat lama, dapat beramal, dapat menyampaikan kepada orang lain, maka kita kena lihat kebaikan guru kita. Ini adab untuk menuntut ilmu. Imam Syafi'i pun bagi tahu ya. Imam apa lagi? Imam-imam terdahulu, mereka belajar, mereka hormat guru. Jadi apabila mereka hormat, ada Allah SWT letakkan keberkatan di dalam tu. Apabila berkat, maka dia belajar, dia ingat. Sekarang ni bukan kita nak ilmu saja. Ya, kita belajar ilmu bukan nak ilmu saja. Kalau kita ilmu Islam ini, orang Yahudi pun pandai. Orang Yahudi pandai, dia hafal Quran, dia mengaji tafsir, dia pandai daripada orang Islam. Kalau bandingkan kita dengan saya yang lemah, yang kurang ni, dia lebih pandai, dia dapat A+, saya dapat corot Z yang mana pun tak tahu. Tetapi, kerana mereka tidak ada adab, mereka tidak beriman, mereka tidak pandang baik pada guru, maka Allah angkatkan keberkatan dia. Betah lagi dia tak beriman dengan Allah lagi tak boleh. Allah tak bagi. Ilmu dia bagilah, tak apalah. Sebab tu ilmu orang Islam pun boleh, orang bukan Islam pun boleh. Sedangkan Allah Taala akan redha dengan orang Islam saja. Nampak? Allah adil. Gitu ya. Kita kena ingat gitu. Baiklah ya. Ingat satu lagi nak bagi contoh ya. Tapi tak apa, manangkan masa pun dah sangat cemburu dengan kita ya. Tuan masa sangat cemburu dengan kita. Jadi saya harap kita ingatkan apa yang kita belajar pada hari ini. Hari ini kita belajar dalam hukum nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ikhfa. Apa makna ikhfa? Makna ikhfa ialah menyembunyikan. Kalau orang tanya menyembunyikan apa Ustaz? Menyembunyikan bunyi nun mati ataupun tanwin. Bunyi dia. Dia dengung dia antara ikhfa ini antara izhar dan idgham. Dan huruf ikhfa ini ya, huruf ikhfa ada
15. Apa dia? Coba senaraikan huruf-huruf ikhfa. Kita senaraikanlah. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Kita. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Gitu. Tetapi pada hari ini kita hanya dapat kupas untuk 3 huruf dulu. Tapi di dalam huruf, walaupun 3 huruf ini, kita dapat membezakan. Yang pertama contoh, birihin sarsarin apabila tanwin berjumpa dengan sad. Sad adalah huruf ikhfa yang 15. Tapi dia dikategorikan dalam huruf isti'la. Dia berbaris fathah, maka dengungnya kena tebal. Ini nun mati. Ataupun nun mati berjumpa dengan huruf sad. Dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah. Ini dalam 2 kalimah. Maaf. Dalam 2 kalimah. Macam mana kita nak dengungnya? Kita kena dengung, kena tebal juga. Saddukum. Kalau yang ni nun mati berjumpa dengan sad. Sad ini dalam huruf yang isti'la. Tetapi apabila dia berbaris kasrah, maka tebalnya berkurangan. Situ. Zal. Tanwin jumpa dengan zal. Basitun zira'i. Mil. Nun mati berjumpa dengan zal. Mil tak ditulis. Nun mati. Sukunnya tak ditulis. Kemudian zalnya tidak ada syaddah. Syaddah ni untuk ra dan ya. Dan ini dengungnya nipis. Sembunyinya nipis. Anzartahum. Nun mati berjumpa dengan za dalam satu kalimah. Tak ditulis sukunnya. Dengungnya nipis. Kemudian sa. Tanwin jumpa dengan sa. Nun mati jumpa dengan sa. Nun mati jumpa dengan sa dalam satu kalimah. Nun mati dengan sa dalam 2 kalimah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipermudahkan oleh Allah SWT untuk belajar dan mengingati dan beramal hukum Al-Quran ini. InsyaAllah Jadi sebelum berakhir, saya selalu mengambil kesempatan dalam kuliah kita ini untuk mengiklankan kepada hadirin pendengar, penonton sekalian yang dirahmati Allah SWT. Jadi selalu kita bagi tahu, dan juga kalaulah boleh, mohon supaya para pendengar dan penonton mohon like dan share. Mudah-mudahan lebih ramai lagi orang akan mengetahui program yang kita adakan ni dan apa yang sedang diusahakan oleh masjid kami, Masjid Al-Amin Sungai Layar. Kami sedang mengusahakan tanah untuk dijadikan tanah perkuburan Islam di masjid kami di Korea ini, kerana tanah perkuburan yang sedia ada sangatlah kurang, sangatlah berkurangan, sampai nak simpankan jenazah pun hanya tinggal 2-3% saja lagi. Jadi kami amat memerlukanlah tanah yang kita dah beli ini untuk kita nak usahakan tembok pagarnya. Kalau tidak ada pagar, maka kita tak dapat nak menyimpan jenazah yang akan datang. Kerana nanti air manusia yang dia disimpankan apabila dia mula hancur, lebur, airnya akan keluar, maka akan menjejaskan tanah jiran-jirannya. Jadi kita terpaksa bina tembok konkrit yang kemas. Jadi kita perbelanjaan kita sangat-sangat memerlukan perbelanjaan untuk membina pagar ini, dan juga menambah tanah yang sebahagian tanah yang kita beli, insya-Allah. Jadi maka dengan itu saya juga mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih, banyak-banyak syukur kepada Allah SWT. Terima kasih saya ucapkan kepada mereka-mereka yang telah menyumbangkan, para donator-donator yang telah menyumbangkan
harta mereka untuk kami menguruskan tanah ini ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan, telah diinfakkan oleh kita akan diterima oleh Allah SWT, yang akan menjadi satu benda yang sebagai pertolongan kita di akhirat kelak ya. Di mana semua manusia akan menggunakan pertolongan ketika kita di dunia ni. Hatta harta kita infakkan untuk agama Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberi kejayaan kepada kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang dibagi diterima oleh Allah SWT dan diberkati apa yang ditinggalkan oleh Allah SWT pada kita, insya-Allah ya. Jadi sekianlah sahaja. Sebelum mengakhiri majlis, saya mohon maaf di atas kesalahan, kekurangan, kesilapan tutur kata saya. Jadi saya mohon maaf dan insya-Allah panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi di lain episod-episod yang akan datang, insya-Allah. Sekian salah sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saya Haji Ibrahim bin Ahmad, Imam Masjid Al-Amin, Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah. Saya berdiri di sini di tapak tanah wakaf kubur yang telah diusahakan oleh Masjid Al-Amin, Datankuasa Qaryah, menerangkan kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid kami sebenarnya sekarang ini sedang memerlukan satu tapak perkuburan yang baru, kerana perkuburan tanah Islam yang ada sekarang, yang sedia ada, hanya tinggal 5% saja untuk diisi dengan jenazah. Maka keadaan begini telah menyebabkan kami ahli jawatankuasa Masjid Al-Amin Sungai Layar dan memohon sumbangan orang ramai membeli tanah wakaf yang seluasnya adalah 227,158 kaki persegi, yang mana hadirin sidang pendengar yang dimuliakan, asal tanah kubur tanah ini adalah tanah mendang yang terbiar. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kawasan telah ditambun hanya sekadar 2/5 daripada keluasan tanah keseluruhannya. Jadi besar lagi baki di sebelah kanan saya sana. Dan setakat ini masjid memerlukan sebanyak 2.5 juta ringgit Malaysia, kerana setakat ini masjid hanya mampu mengumpul sumbangan orang ramai sebanyak 700,000 ringgit. Makalah kami memerlukan lagi dana yang banyak lagi untuk menyiapkan pagarnya, untuk menyiapkan tambunkan bahagian yang hutan sana, kemudian tambunkan lagi bahagian hutan yang sebelah kanan saya di sana. Jadi kalaulah kita dapat menyumbangkan harta kita di jalan Allah SWT, maka mudah lagi untuk kita nak sambungkan kerja ini dengan cepat lagi. Jadi Allah SWT sendiri berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai. Daripada setiap tangkai tadi terdapat 100 biji. Allah SWT melipat gandakan kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas rahmat dan maha mengetahui. Setiap sumbangan daripada orang ramai yang ingin bersedekah dan infakkan, bolehlah salurkan ke dalam akaun Agrobank Masjid yang tertera di sini. Saya bagi pihak Masjid Al-Amin Sungai Layar
mengucapkan ribuan terima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan sebanyak RM700,000 Malaysia. Setakat ini telah kita dapat kumpulkan, dapat membangunkan tanah ini daripada asal sampai begini. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberkati harta kita yang telah kita infakkan di jalan Allah SWT. Dengan kita menyumbangkan harta jalan Allah SWT ni dapat memberatkan timbangan amalan kita di akhirat kelak. Semoga Allah SWT akan memberkati kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.